الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada hari ini. Yang mana tuan-tuan, puan-puan, pada saat ini, pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kesempatan kepada kita dalam pada mana menziarahi rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita fokus dengan amal ibadah kita di dua bumi yang bertuah itu, kini kita kembali ke tempat masing-masing dalam pada mana mempraktikkan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan selama ini. Ketahuilah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Walau annama fil ardi min syajarah aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi 7 abhurin ma nafidat kalimatullah." Allah datangkan tamsilan bagaimana nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia ini tidak mampu dihitung, tidak mampu dikir. Dan dikatakan kalaulah dijadikan seluruh pokok-pokok di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai pena, 7 lautan dijadikan sebagai dakwat untuk menulis nikmat yang diberikan kepada manusia, nescaya pasti dan pasti akan keringlah 7 lautan tadi, tetapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan kurang. Maka perkara inilah tuan-tuan, puan-puan, yang perlu kita rasa syukur dalam kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita peluang menziarahi akan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini tuan-tuan, bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pada mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang kepada kita. Balik daripada ini tuan-tuan, kita bersungguh-sungguh mempraktikkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Kerana apa tuan-tuan, puan-puan? Kita tak nak jadi seperti mana manusia yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan bagaimana bahayanya mereka-mereka yang lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling daripada ingatan dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupannya sangat sempit. Dan pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan himpunkan golongan-golongan yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam keadaan buta. Maka pada ketika itu, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, wahai Tuhan kami, mengapa engkau himpunkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat di muka bumi-Mu, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat kami kepada kamu, telah datang kepada kami akan perintah-perintah kami, keterangan kami kepada kamu, lalu kamu lupakan serta meninggalkan akan ayat-ayat Allah, lupakan akan perintah-perintah Allah, dan demikianlah engkau pada hari ini
Allah Subhanahu wa ta'ala lupakan kalian dengan menjadikan kalian buta. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajaran daripada ayat ini tuan-tuan, dalam pada mana kita mendengar akan bahayanya mereka yang lupakan akan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ianya menjadi satu pemangkin semangat kepada diri kita dalam pada mana kita kembali ke tanah air kita. Kali ini kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Mudah-mudahan dengan setiap amalan yang kita kerjakan akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, setiap amalan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat balasan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap perbuatan kamu, baik perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, semuanya akan diganjari dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap amalan kita ini akan diganjari di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan buku catatan amalan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat keputusan kita di antara hamba-hambanya yang mendapat syurga dan juga keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya kita ke bumi yang bertuah ini, daripada bumi yang bertuah itu Haramain ini, akan menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkara ini menjadi satu pemangkin kepada kita untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Salam hormat daripada saya, Muhammad Shu'aib bin Sankrah, Musyrif Kembara Umrah JDT. Wallahu a'lam.